A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung, kita masuk surah yang baru. Kita masuk surah yang baru, iaitu surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ayatnya 165. Ayatnya 165. Antara surah-surah yang panjang. Antara surah yang panjang. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-An'am. Okey. Surah ni bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ayat ni kita dah mula dalam satu kelas, dah sampai ayat yang ke-20. Tapi sebab bila PKP kita stop. Tapi sebab kelas yang lepas tu tidak ada whiteboard, kita tak pakai whiteboard. Satu tempat tu memang kelas tu tidak ada whiteboard. Jadi kita ke start daripada awal lah, supaya lebih jelas. Okey, surah ni bermula dengan perkataan Alhamdulillah. Bismillah kita tak sebut lah, kita dah banyak kali hurai. Ataupun secara ringkasnya, setiap surah bermula dengan Bismillah, kecuali surah At-Taubah. Salam. Jadi bila nak baca Quran, apa yang sepatut kita mulakan? Bila kita nak baca Quran, apa yang patut kita mulakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan bismillah. Bila kita perlu baca bismillah? Bila di awal surah. Jadi kalau kita mula nak baca Quran, start daripada ayat yang contohlah, yang ke-7. Walau nazzalna 'alaika kitaban. Kalau nak start ayat ke-7, kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus sambung ayat walau nazzalna 'alaika. Tak perlu baca bismillah. Kenapa? Sebab pertama, menyalahi perintah Allah. Allah kata bila nak baca Quran, baca a'udzubillah, bukan bismillah. Yang kedua, bismillah di awal surah, bukan di pertengahan ataupun di akhir. Mungkin orang ada persoalkan, kan Nabi anjurkan supaya kita nak mula apa-apa baca bismillah, kan? Kalau macam tu, kalau ikut kaedah tu, kena baca bismillah dulu baru baca a'udzubillah. Kan? Sebab nak mula apa-apa baca bismillah. Jangan baca a'udzubillah dulu, baca bismillah baru a'udzubillah. Tapi berlaku tak? Pernah dibuat oleh Nabi? Tak. Jadi bila nak baca Quran, mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus sambung ayat. Kecuali bila di awal surah, bacalah bismillah. Okey, bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, yang paling biasa apa yang terbayang di kepala kita? Antara ayat ataupun sifat Allah yang selalu kita baca setiap hari. Mungkin berulang kali, berpuluh kali, ya.
Sifat Allah yang paling kerap disebut oleh orang Islam ialah Ar-Rahmanur Rahim. Jadi bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, apa yang terbayang dalam kepala kita? Kenapa setiap amalan orang Islam kena mula dengan Bismillah? Betulkan niat. Bila kita sebut Bismillah, kita ingat bahawa, tapi kita boleh kalau nak betulkan niat, tak perlu sebut Bismillah aja. Aku buat ni kerana Allah, tak perlu baca Bismillah. Antara hikmahnya ialah Allah nak bagi orang beriman, bila nak buat apa-apa, supaya dia ingat dia tak akan mampu melakukan apa-apa saja bila-bila masa kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Jadi supaya dengan dia sebut Bismillah, dia tak yakin pada diri sendiri, dia tak yakin pada kebolehan ataupun kepada sesuatu benda, melainkan dia tetap bergantung kepada Allah. Aku nak buat ni, semua tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Yang kedua, kena sentiasa ingat Allah tu sifatnya, walaupun Allah tu Rabbul Alamin, Allah tu Maha Hebat, tapi sifat yang paling utama bagi Allah ialah sangat penyayang dan sangat pemurah. Maka kita kena sentiasa cinta kepada Allah, sentiasa mentaatinya, sebab dia sifat utamanya adalah penyayang dan pemurah. Okey, kita tadabbur. Berapa surah yang mula? Surah semua 114 kan? Tapi daripada 114, berapa surah yang bermula dengan Alhamdulillah? 5. Pertama? Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian ayat inilah Alhamdulillah Alhamdulillah allazi khalaqa. Kemudian yang ketiga Al-Kahfi. Yang keempat Sabah. Alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wal ard. Yang keempat Fatir kan? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Jadi yang kelima Al-Kahfi. Ini sepatut yang ketiga. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi al-kitab. Okey, cuba perhati ya. 4 ni surah Fatihah, Al-An'am, surah Sabah dan surah Fatir. Mula dengan Alhamdulillah, tapi selepas Alhamdulillah apa dia? Cerita tentang apa? Satu, pasal ciptaan Rabbul Alamin, Tuhan apa? Pencipta sekalian alam. Yang kedua surah Al-An'am, segala puji bagi Allah. Kenapa? Sebab allazi khalaqas samawati wal ard. Sebab dia mencipta langit dan bumi. Yang ketiga surah Sabah, segala puji bagi Allah yang baginya apa saja di langit dan di bumi. Yang keempat, segala puji bagi Allah Fatir. Fatir makna khaliq, yang mencipta langit dan bumi. Jadi empat-empat ni yang bermula dengan Alhamdulillah. Selepas tu cerita tentang apa? Ciptaan langit dan bumi kan? Okey, manakala surah Al-Kahfi, selepas Alhamdulillah, apa cerita dia? Al-Quran, Al-Kitab. Jadi empat ni semua cerita pasal langit bumi ciptaan Allah. Tapi satu je cerita pasal Quran. Jadi apa kaitan? Allah puji diri dia sebab dia mencipta langit, dia mencipta semua apa yang di langit dan di bumi. 4 ayat. Yang satu sahaja Allah mengatakan Allah puji diri dia sebab dia menurunkan Al-Quran. Jadi apa kaitan Quran dengan ciptaannya?
Jadi kitab tu adalah panduan kepada ni makhluk ciptaan Allah. Okey, ini ciptaan kan, makhluk kan. Yang tu panduan dia. Makna apa ni? Allah nak beritahu semua yang Allah cipta ni, langit ke, bumi ke, manusia ke, jin ke, tumbuh-tumbuhan ke, kalau tak dipandu oleh Al-Quran, semuanya akan rusak dan hancur. Dan kalau semua dipandu oleh Al-Quran, semua akan menjadi aman damai. Kan? Jadi antara dua ni mana lebih penting? Kita termasuk kat sini kan? Allah cipta langit, Allah turunkan hujan, Allah cipta kita, Allah bagi anak isteri, dengan Allah bagi Al-Quran. Yang mana lebih penting? Bagi Quran. Kenapa bagi Quran lebih penting? Ya. Dia analogi macam ni. Kalau kita beli mesin daripada Jepun 10 juta, kan? Kita pun bawa balik ke Malaysia. Mesin tu kita boleh buat satu produk yang kalau berjalan lancar, kita akan dapat menjana keuntungan setiap bulan mungkin 1 juta. Kan? Jadi mesin tu penting tak? Mahal tak harga dia? Tapi ada satu buku manual untuk menggerakkan mesin tu. Makna kalau tanpa buku tu, mesin tu tak boleh digerakkan. Bila tak boleh digerakkan, apa berlaku? Bukan setakat kita tak dapat menjana keuntungan, tapi kita akan rugi, rosak dan rugi modal, kan? Betul. Hanya kerana apa? Jadi manual dengan enjin tu mana lebih mahal? Enjin tu 10 juta, manual tu berapa harga dia? Free kan? Tapi betul dari segi harga macam tak ada nilai kan? Kadang-kadang orang campak macam tu. Tapi kalau tanpa manual tu, apa jadi dengan mesin ni? Rosak dan tak ada untung. Samalah. Tanpa Quran yang nampak macam tak ada harga je. Kan? Tanpa Quran semua ni akan rosak. Sebab apa? Sebab kita uruskan cara yang salah. Sebab itulah apa yang berlaku hari ini kan. Manusia rusak, tumbuh-tumbuhan rusak, hutan rusak, kayu balak ditebang. Puncanya kat sini. Bergaduh pasal politik kan. Semuanya kat situ. Okey, boleh? Okey, kita balik pada ayat ni. Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah? Definisi Alhamdulillah apa dia? Segala puji tak lengkap. Itu terjemahan bahasa Melayu. Tak, dia puji dengan syukur dua benda yang berbeza. Kalau puji dalam bahasa Melayu alhamdu, kalau apa? Syukur. Syukur dalam bahasa Arab mana asyukru. Kan? Jadi tak boleh kita kata alhamdu makna dia bersyukur, tak boleh. Sebab dua perkataan yang berbeza makna. Okey, apa beza hamdu dengan syukru? Okey, hamdu ni kita puji walaupun tak dapat apa-apa. Sebab dia, contohlah kita tengok orang tu cantik, kita puji kan? Dia ada bagi apa-apa pada kita? Tak. Tapi kesyukur ialah hasil daripada pemberian sesuatu. Bila orang bagi baru kita kata terima kasih kan? Ni orang tak bagi apa-apa, terima kasih. Ada masalah. Okey. Sekarang kita nak faham apa makna alhamdu. Kita terjemah apa? Segala pujian. Sebenarnya tak lengkap. Salam. Alhamdu wasfu wasful mahmud bil kamal hubban
wa ta'ziman. Ini definisi alhamdu, iaitu wasfu al-mahmud bil kamal hubban wa ta'zima. Cuba terjemah. Wasfu makna menyifatkan. Al-mahmud yang dipuji, kita menyifatkan sesuatu yang dipuji, kita sifatkan apa? Bil kamal, dengan kesempurnaan. Kita sifatkan orang kita puji, dia ni sangat sempurna, dia ni sangat baik. Tapi belum cukup tu. Satu lagi, hubban, dengan penuh rasa cinta. Dan ta'ziman, dengan penuh rasa kebesaran Allah. Kalau ada semua ni, ada semua rukun alhamdu, barulah dipanggil kita memuji Allah. Okey? Kita biasa bila kita puji Allah, ada tak rasa cinta pada Allah? Ada tak? Ada ke tak? Sepatut ada, tapi yang tak sepatutnya? Ni slide kat sini ni. Ramai orang puji Allah tapi tidak ada rasa cinta. Sekadar sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi tak ada rasa cinta. Apa bukti dia tak ada rasa cinta? Kadang-kadang lepas dia puji Allah, dia bermaksiat kan. Kadang-kadang tengah buka aurat, alhamdulillah. Macam mana dia cinta Allah tapi dia lawan Allah? Tak mungkin, mustahil. Jadi pujian tu bukan pujian. Sebab tu ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab. Ini huruf apa ni? Ha, mim, da kan? Kalau saya bukan terbalikkan, tukar susun atur da. Madhun. Huruf yang sama kan? Ha, mim, da. Sini pun ada ha, mim, da. Cuma saya terbalik susunan. Kan? Dalam bahasa Arab, yang ni puji dengan penuh rasa cinta dan ta'zim. Yang ni puji tanpa rasa cinta. Madhun dalam bahasa Arab, kita puji orang, kita tak suka pun. Tapi sebab orang puji, kita puji. Ataupun kita puji sebab nak sesuatu kan. YB ni memang bagus lah. Saya tak pernah jumpa YB macam YB ni kan. Itu apa tu? Madhun dalam bahasa Arab. Tengok bahasa Arab detail lah. Jadi kalau kita nak puji Allah, mesti ada rasa cinta dan mesti ada rasa ta'ziman. Tak mungkin kita buat maksiat lepas tu kita puji subhanallah alhamdulillah, tak mungkin. Itu dia panggil ciri-ciri munafik. Macam mana kamu puji Tuhan yang kamu ingkar perintahnya? Okey? Boleh eh? Satu lagi, kalau kita puji Allah dalam keadaan kita cinta, macam mana perasaan dia? Macam mana keadaan kita ketika memuji dan dalam keadaan kita sangat cinta pada Allah? Ada feel. Lagi? Apa dia? Menangis. Lagi mungkin rasa tak cukup 10, nak tambah lagi kan? Sebab cinta. Cinta menjadikan kita seronok. Bila seronok, kita tak akan berhenti. Kalau berhenti pun terpaksa kan. Kalau kita puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kan. Tepat 33. Tapi kalau puji alhamdulillah, 30 ke 33? Asyik macam tu lah tiap-tiap hari. Itu tak ada puji, tidak ada cinta tu. Okey. Boleh faham Jadi peringatan untuk kita bila kita puji Allah, kena ada rasa cinta. Kalau kita contohlah baru je buat maksiat, jangan terus puji. Buat apa dulu? Istighfar dulu. Jangan berpura-pura depan Allah. Aku baru je mengumpat, tiba-tiba alhamdulillah, alhamdulillah. Seolah kita kata, segala puji bagi Allah sebab bagi aku sihat sehingga aku boleh mengumpat. Kan? Istighfar dulu. Okey, segala puji lillah, bukan Allah. Segala puji lillah.
Segala pujian. Okey. Dalam bahasa Arab, alif lam ni dia panggil lil istighraq. Lil istighraq ni makna apa? Alif lam menunjukkan pujian itu merangkumi semua bentuk pujian. Bukan pujian tertentu je. Sebab kadang-kadang kita puji orang dalam bab tertentu je. Contoh apa dah? Handsome. Tapi dalam bab perangai kita tak puji, kan? Kadang-kadang kita puji bab dia baik je, suka derma. Tapi dalam bab dengan anak-anak garang. Tapi kalau kita puji Allah dalam semua aspek. Tak ada benda yang kita tak boleh nak puji. Tuhan ni bab satu ni je tak boleh je. Tak boleh. Jadi Allah berhak dipuji dalam semua keadaan, bila-bila masa. Kemudian Allah kata semua pujian adalah lillah. Li ni dalam bahasa Arab adalah milik ataupun hak Allah. Terjemah lebih tepat ialah hanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia detail li ni lil ikhtisas, khusus untuk Allah. Makna boleh tak kita puji manusia? Boleh ke tak? Tak boleh lah, sebab li ni khas untuk Allah, milik Allah, khusus untuk Allah. Kecuali kita puji dalam bentuk apa? Contohlah kita puji anak-anak kita kan untuk bagi motivasi pada dia. Tapi sebenarnya kita puji anak pun secara tak langsung sebenarnya kita puji Allah. Sebab anak kita pandai, Allah yang bagi. Anak kita handsome, sebab Allah yang bagi. Secara tak langsung sebenarnya kita puji Allah. Dan manusia ni sebenarnya tak layak dipuji. Sebab manusia, kenapa manusia tak layak dipuji? Lemah. Kenapa dia lemah? Sebab dia makhluk. Bila dia makhluk, dia lemah kan? Dia tak memiliki apa-apa. Jadi kalau tak memiliki apa-apa, apa sebab kita nak puji? Tak ada sebab nak puji. Dia terlalu lemah. Jangankan nak jaga orang, nak jaga diri dia pun tak boleh. Kalau Allah bagi sakit, habis. Rambut ni pun milik dia ke? Rambut. Tak. Tengok-tengok gugur kan. Kalau milik dia, dia boleh pastikan rambut aku jangan kamu gugur. Kalau milik dia. Okey, segala puji hanya milik Allah. Okey. Milik Allah ni, segala puji hanya milik Allah bila ni? Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Segala puji bagi Allah. Siapa yang bercakap ni? Allah. Apa maksud bila Allah kata segala puji milik Allah? Seolah dia kata segala puji hanya milik aku. Apa maksud? Apa dia nak daripada kita? Hanya dia berhak untuk dipuji. Makna dia nak apa? Dia nak kita puji dia. Macam saya katalah, saya ni orang yang paling kaya di Malaysia dan paling pemurah. Kemudian saya bercakap, hanya pujian untuk saya. Sebenarnya apa mesej saya? Mesej saya ialah supaya orang puji. Tapi sepatut saya kata apa? Pujilah saya. Dan sepatut Allah cakap apa? Allah guna fi'il amar, ihmadni. Ihmadni. Kan? Pujilah aku. Ayat ni alhamdulillah Allah puji diri dia. Sebenarnya Allah nak hamba dia puji dia. Tapi Allah tak sebut dalam bentuk perintah, pujilah aku. Allah hanya keluar kenyataan, segala puji milik aku. Faham? Jadi soalannya kenapa? Kenapa Allah tak perintah? Ihmaduni, pujilah aku. Faham soalan? Kenapa Allah tak bagi arahan jelas? Macam Allah kata, aqimus salat, dirikan salat, clear. Keluarkan zakat. Tapi tak ada ayat, pujilah aku. Supaya manusia itu berfikir. Berfikir mengenal kebesaran Allah. Sama ada kita puji Allah tetap layak dipuji. Satu, itu poin dia. Kalau Allah perintah, satu, mana Allah nak beritahu apa? Aku terpuji bila aku perintah pada kamu dan kamu puji aku. Kan? Tak. Aku tetap terpuji walaupun semua manusia tak puji aku.
Boleh, satu. Yang kedua, kalau Allah perintah supaya hamba dia puji dia, menunjukkan apa? Allah perlukan pujian kita, betul tak? Apa ni? Aku tak perlu pujian kamu, aku nak begitu, kamu puji ke, kamu tak puji, aku tetap terpuji. Jadi aku tak perlu pujian, sebab tu Allah tak perintah. Dua. Yang ketiga, kalau Allah perintah manusia supaya puji dia, agak-agaklah pujian manusia bunyi macam mana? Dan berbeza tak? Mungkin secara terpaksa. Kemudian cara manusia memuji ataupun ayatnya berbeza tak? Berbeza kenapa? Ikut rasa masing-masing. Kalau yang dia miskin, agak-agak dia puji ayat panjang ke pendek? Segala pujilah bagi engkau. Tapi bila orang kaya, dia puji apa? Bermadah, bersyair, apa semua kan. Semua berbagai-bagai cara. Mengikut apa? Mengikut nikmat yang dia rasa, dia dapatkan. Jadi Allah nak bagi tahu semua manusia ni nikmatnya sama je. Yang miskin, yang kaya, maka cara pujian satu saja. Jangan buat benda yang berbeza. Apa dia? Alhamdulillah. Sebab tu Allah tak perintah. Kalau Allah perintah, bisa. Kan manusia bila puji pemimpin kan berbeza tak? Kalau orang tu banyak jasa, pujian dia meleret-leret. Kalau baru dapat RM10, pujian dia sekejap aja. Awak baik, habis. Jadi orang miskin nak puji Allah pada? Alhamdulillah. Orang kaya? Alhamdulillah. Nabi nak puji Allah? Alhamdulillah. Satu standard. Okey. Perkara yang keempat, segala puji bagi Allah. Allah sebut tak bila Allah patut dipuji? Tak. Bila tak sebut, mana apa? Bila-bila? Betul tak kita faham Allah patut dipuji bila-bila masa? Betul tak? Yalah yang sepatutnya lah. Yang tak sepatutnya? Cuba kita muhasabah diri kita. Ini nak tadabbur Alhamdulillah je ni. Mulut kita cakap apa? Allah patut dipuji bila-bila masa kan. Tapi mulut kita tak akan puji Allah kecuali bila dapat nikmat. Betul? Itu pun kadang-kadang terlupa. Sebab apa? Dia rasa nikmat tu hasil usaha dia. Kalau dapat musibah, lagilah tak puji. Jadi bila dapat musibah, patut tak kita puji Allah? Patut? Patut tak misal? Allah bagi kita sakit. Patut tak sebut Alhamdulillah? Patut. Kenapa patut? Kan sakit. Kan musibah. Dia pujian ni bukankah benda yang baik saja kan? Sakit ni baik ke tak? Apa dia? Baik. Kafarah dosa. Kalau baik kenapa takut? Kenapa takut pada COVID? Tak takut? Fitrah manusia takut. Itu lagi bahaya takut pada KKM daripada Allah. Boleh? Jadi betulkan cara kita berfikir. Sebab selama ni kita dididik ialah sebut Alhamdulillah bila dapat nikmat. Itu pun kadang-kadang jarang kita sebut. Sebab tu Nabi ajar kita, bila dapat nikmat baca Alhamdulillah allazi bi ni'matihi. Mula dengan apa? Alhamdulillah kan. Dan bila dapat musibah, Nabi ajar kita mula dengan apa? Alhamdulillah juga. Jangan kata astaghfirullahalazim. Salah. Kita bila contohlah tersepak batu kan, apa ucapan terkeluar daripada mulut? Biasa. Bila tersepak batu tu sebut apa? Terkeluar apa? Aduh makna bukan tak cinta pada Allah. Alhamdulillah. Tak yang sebelum ni, bukan sekarang, sebelum ni. Aduh ataupun astagfirullah kan. Tengok orang Melayu, saya pun tak faham kenapa terkeluar astagfirullah. Berdosa ke tersepak batu? Berdosa tak? Kenapa? Dan kenapa tersepak batu tak berdosa, tiba-tiba bertaubat? Yang dia mengumpat tak pernah keluar astagfirullah.
Yang itu terang-terang dosa tapi tak terkeluar. Astagfirullah, kita telah mengumpat. Tak ada. Sebab dosa dia. Ya. Dah, bila tersebab batu memang kafarah, tak payah istighfar dah. Tak payah istighfar dah. Memang kafarah dah. Bahkan kalau kita sedih, kafarah tak? Sedih je, kafarah dah. Jadi biasakan betulkan yang salah, biasakan yang betul. Apa yang salah? Iaitu bila dengar berita tak baik, kita tak sebut Alhamdulillah. Salah tu. Sebab Nabi kata apa? Orang beriman ni sentiasa semua yang baik. Tak ada benda yang tak baik. Jadi saya nak ulang sekali lagi untuk diri saya dan semua. Kalau kita betul beriman kepada Allah, kalau betul kita cinta pada Allah, sebenarnya tak ada benda yang tak baik bagi orang beriman. Tapi kalau orang yang menghadapi musibah, kita cakap Alhamdulillah, dia rasa macam tak. Apa ni? Tak macam dia aksiden, dia mati. Dia kata Alhamdulillah. Masa macam kita. Tak. Memang patut dia kata kita perli sebab yang sepatut sebut Alhamdulillah ni siapa? Kita ke dia? Yang kita sibuk mengatakan Alhamdulillah pasal apa? Tak, yang mengatakan Alhamdulillah orang yang ditimpa musibah. Bila dia timpa musibah, kita pula sebut, memang dia kata kita perli. Kita bagi tahu dia, bang, Nabi ajar kita bila ditimpa musibah sebut Alhamdulillah. Kita jangan sebut. Kan? Okey. Soalnya kenapa? Kenapa musibah tu bagi orang beriman adalah baik? Sehingga kita kena puji Allah. Sebab apa? Kita dapat pahala bila kita sabar. Satu, kafarah dosa. Yang kedua, kalau kita sabar, dapat pahala. Dan pahala pula tanpa had. Jadi analogilah, bila bos kita tanpa kita, kemudian terus dia bagi bonus. Kita nak kata Alhamdulillah ke, nak marah kat dia? Kan? Dia bagi penampas biji, dia bagi bonus. Ini bonus 3 bulan. Mulut kita keluar apa? Kita memang ada masalah. Kan? Mesti kita keluar Alhamdulillah, kan? Dan rasa kena tampar tu hilang, betul tak? Sebab apa? Sebab di cover oleh nikmat. Ya Allah. Tapi sebenarnya bila kita diberi musibah, Allah bukan bagi bonus. Allah bagi pahala tanpa, bukan bonus 3 bulan ni. Bonus tanpa had. Jadi cuba bayangkan bila tersepak ke, terjatuh ke, sakit ke, terus bayangkan Allah sedang bagi bonus. Kita tak akan marah. Alhamdulillah. Nah, itulah. Gabunglah. Quran kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis kata alhamdulillah ala kulli hal. Gabungkan dua tu. Tapi biasa kita sebut inna lillahi bila orang mati pun tak betul, tak ikut Quran juga. Quran kata bila ditimpa musibah, termasuklah kematian ataupun sakit. Sebab tu Allah sebut dalam Quran kan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kemudian wabashiri as-sabirin. Allah kata berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi berita gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang ditimpa musibah lah. Kalau tak ada musibah, tak ada sebab dia nak sabar, kan? Jadi rupa-rupanya musibah tu penyebab untuk dia dapat berita gembira. Kemudian Allah sebutkan allazina, siapa orang yang sabar? Allazina iza asabatuhum musibah qalu. Sabar tu ialah bila dapat musibah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia tambah lagi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bila kita setiap kali musibah, kita ingat pahala, kita ingat kafarah dosa. Jadi rasa mudah je nak keluar alhamdulillah. Kan? Okey?
Syekhul Islam Ibn Taymiyah kan, kata-katanya yang masyhur, dia biasa ulama bila bercakap benar kena tangkap, kena seksa kan. Jadi dia selalu kena tangkap, kena seksa. Maka dia kata apa? Aku heran dengan pemerintah ni. Dia nak apa sebenarnya daripada aku ni? Aku cakap benar, dia marah. Aku cakap benar, dia tangkap, penjara kan. Dia nak apa sebenarnya? Sebab nikmat iman tu dalam dada aku. Kalau dia penjarakan aku, peluang untuk aku khalwat dengan Tuhan. Biasa kalau beribadat di luar ni banyak gangguan dengan anak, dengan isteri kan, dengan student kan. Tiba-tiba Allah masukkan dia penjara. Ya Allah, dapat beribadat tanpa diganggu. Nikmat. Jadi pemimpin ni, pemerintah nak apa daripada aku? Kalau dia hantar aku keluar negeri ataupun buang daerah, aku dapat melancong, dapat berdakwah tempat orang. Dan kalau dia bunuh aku mati syahid. Faham tak? Jadi bagi Syekhul Islam, semuanya adalah baik bagi dia. Iman dia dalam hati. Tak akan pemerintah zalim kuat macam mana tak boleh merobek keyakinan ataupun keimanannya. Itulah nilai orang beriman. Jadi orang beriman bila bersungut, bila merungut, bila marah je, dia sebenarnya belum beriman. Belum beriman. Okey. Segala puji bagi Allah. Allah memberitahu tentang dirinya. Sebab apa kena puji dia? Kenapa? Allah beritahu sebab Allazi kerana khalaqa, dia telah mencipta as-samawat, langit-langit, wal arda, dan bumi. Jadi Allah nak sebut kebesaran Allah ni, kehebatan Allah, sehingga Allah nak beritahu dia saja berhak dipuji, dia saja yang layak disembah. Apa sebab? Apa alasannya? Sebab dia mencipta langit dan bumi. Okey. Sebenarnya banyak tak Allah cipta selain pada langit dan bumi? Kenapa Allah sebut bukti dia tu hebat, dia Tuhan yang berhak disembah? Allah sebut buktinya Allah cipta langit dan bumi. Kenapa tak sebut cipta tumbuh-tumbuhan, cipta gunung, cipta haiwan, Tapi tak sebut ma fis samawati wal ard, apa yang di langit. Allah kata Allah cipta langit. Apa dia? Payah. Dia kalau sebut Allah memberitahu dia tu Tuhan yang hebat, yang berhak disembah, berhak dipuji sebab dia cipta langit. Ada tak orang boleh menafikan? Ada tak? Tak ada. Sehingga kan orang musyrikin pun kalau ditanya siapa cipta langit, dia akan jawab apa? Allah. Tapi kalau Allah kata dia Tuhan yang hebat sebab dia menumbuhkan tumbuhan, ada orang akan menafikan. Betul? Bukan Tuhan lah, saya yang tanam, saya yang siram, saya yang taruh baja, saya yang kutip hasil. Betul tak? Jadi Allah bagi bukti yang semua orang terdiam. Tidak ada hujah. Allah mencipta langit dan bumi. Siapa nak mengaku dia boleh cipta langit? Siapa nak mengaku? Begitu tinggi 7 lapis kan? Siapa nak mengaku? Sebab tu Allah nak bagi tahu lepas ni, amat bodoh dan paling bodoh orang yang menafikan kehebatan Tuhan. Setelah apa? Setelah dia sendiri mengaku Allah cipta langit. Amat bodoh. Okey, kemudian di sini Allah sebut cipta langit dan bumi, kan? Sebenarnya yang mana satu Allah cipta dahulu? Langit dulu ke bumi dulu? Mana tahu? Ikut tertib lah. Tak mestinya. Kadang-kadang ayat ikut tertib, kadang-kadang tak. Sebenarnya dalam surah Baqarah, saya tak ingat ayat. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi summa stawa ila samai. Allah mencipta apa yang di bumi, termasuklah bumi. Lepas cipta bumi, semua kemudian istawa ila sama, Allah menuju ke langit. Masa tu langit dukhan, asap.
Jadi ayat tu cukup jelas Allah cipta bumi dulu, baru langit. Dan sebenarnya itu satu proses biasa. Kalau kita nak buat rumah, buat bumbu dulu ke tapak dulu? Tapak. Tapi di sini kenapa Allah sebut langit dulu? Sebab antara langit dan bumi yang mana lagi menunjukkan kehebatan Allah? Langit. Allah sebut tu dia sebab kehebatan. Kan? Okey. Kemudian waja'ala, dan dia telah menjadikan az-zulumat, kegelapan, wan nur, dan nur, cahaya. Dia dalam Quran bila Allah sebut kegelapan, Allah sebut dalam bentuk jamak. Itu jamak tu, zulumat. Makna kegelapan. Tapi bila sebut cahaya, Allah sebut dalam bentuk mufrad, satu dalam Quran. Kenapa? Kenapa kegelapan Allah sebut banyak, cahaya Allah sebut satu? Itu tadabbur tu. Kegelapan tu banyak, cahaya tu petunjuk satu je. Kegelapan tu banyak. Contoh? Lain pada tu. Dan kegelapan, kejahilan, kegelapan. Syirik, kegelapan. Kan? Riak, kegelapan. Semua maksiat, kegelapan. Banyak tak? Banyak. Tapi hidayat satu je. Jalan menuju ke hidayat satu je. Quran pun satu. Jadi Allah nak bagi tahu, berhati-hati dengan kegelapan sebab dia banyak. Satu. Yang kedua, kegelapan ada dua. Satu, hissiyu. Yang kedua, maknawiyu. Hissiyu ni makna kegelapan yang boleh disentuh ataupun dirasa. Hissiyu. Hissi makna boleh disentuh oleh panca indera. Apa dia kegelapan yang kita nampak lah? Kegelapan malam. Kegelapan dalam laut. Kan? Itu hissiyu. Adapun kegelapan maknawi, iaitu kegelapan yang tak nampak. Contoh, kejahilan. Orang nampak tak kejahilan? Orang yang tak belajar, dia jahil kan? Tapi dia rasa tak dia duduk dalam kegelapan? Tak. Apa bukti dia duduk dalam kegelapan bila jahil ilmu? Apa bukti? Dia orang kegelapan ni, bila duduk dalam gelap, dia akan meraba-raba kan? Jadi orang bila jahil ilmu, dia akan buat apa saja walaupun benda tu haram. Walaupun benda tu melanggar perintah Allah. Bila dia buat apa saja walaupun melanggar, seumpama dia berada dalam gelap, tak nampak. Pagi, petang, siang, malam buat benda yang haram je. Jadi bila Allah kata Allah menjadikan zulumat, dua-dua sekali. Zulumat yang kita nampak seperti waktu malam. Yang kedua, kegelapan yang kita tak nampak seperti kejahilan, syirik, kufur, maksiat. Nur pun sama. Ada hissiyu dan ada maknawi. Hissiyu apa dia? Nur secara hissi. Yang kita nampak, cahaya siang hari, nampak kan? Maknawi, ketenangan hati, hidayah, itu tak nampak. Sebab itulah manusia bila dapat nur cahaya iman, orang bila duduk dalam cahaya dia nampak kan? Jadi orang beriman, walaupun duduk tempat gelap, dia nampak. Dia nampak apa ni? Dia nampak apa? Kebenaran. Duduk dalam gelap, tapi tetap dia nampak kebenaran. Contohnya, macam Nabi Yunus, duduk dalam perut ikan. Gelap tak? Itu berapa kegelapan tu? Pertama, kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan laut. Yang ketiga, kegelapan malam. Tapi Nabi Yunus boleh tak berzikir? Sebab apa? Sebab dia ada nur maknawi.
Ada orang duduk dalam cerah, lampu ada 20 tapi tak berzikir. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam kegelapan maknawi. Tak tahu nak berzikir. Boleh? Sebab itulah rumah Nabi tak ada lampu kan? Rumah Nabi tak ada lampu. Satu lampu pun tak ada. Tapi Nabi boleh bangun malam, setiap malam. Kan? Rumah kita ada berapa lampu? Nur, banyak kan? Banyak. Tapi, adakah bangun setiap malam? Kalau bangun setiap malam pula, bangun lama ke sekejap walaupun cerah? Rahsia. Tak payah berahsia, Tuhan tahu. Okey, di sini kenapa Allah sebut zulumat dulu daripada nur? Di sini sebab langit lebih hebat ciptaannya daripada bumi. Di sini pula kenapa Allah sebut zulumat sebelum nur? Dia kadang-kadang benda ni kita rasa Allah yang tu pun nak tahu. Tak. Sebenarnya bila kita semakin tahu, kita semakin rasa kehebatan Al-Quran. Dan kita rasa semakin hebat Tuhan yang menyusun ayat tu. Allah bila susun ayat tu mesti ada maksud dia. Jadi apa jawapannya? Sebab ini ikut tertib. Allah sebut zulumat dahulu sebab memang Allah cipta kegelapan dahulu. Barulah cahaya. Asal alam ni semuanya gelap. Bahkan sebelum Allah cipta langit, Allah sebut dalam surah Fussilat, "Summastawa ila samai wa hiya dukhan." Kemudian Allah naik ke langit, dalam masa itu langit adalah dalam bentuk asap. Asap tu gelap. Itu kegelapan apa tu? Hissi kan? Jadi Allah cipta kegelapan dulu baru datang cahaya. Okey. Dari segi maknawi, yang mana dulu? Kalau maknawi yang tak nampak lah. Antara ilmu dengan kejahilan. Yang mana dulu? Kejahilan dulu. Sebab kita asalnya memang tak tahu apa-apa. Lahir dalam perut ibu tak tahu apa-apa. Makna jahil. Zulumat. Kemudian dah belajar baru dapat nur. Ada orang dalam kegelapan ilmu sampai umur 60 kan? 61 baru dapat nur ilmu. Okey. Kemudian allazina kafaru, orang-orang yang mereka kufur bi rabbihim, dengan Rabbihim, Tuhan mereka, pencipta mereka. Okey. Tengok Allah kata Allah tu layak dipuji, dia saja berhak dipuji. Sebab apa? Sebab dia mencipta langit, bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Tetapi lepas tu apa berlaku? Kemudian orang kafir dengan Tuhan mereka yang mencipta langit, cipta bumi dan mencipta orang kafir itu sendiri. Apa sikap orang kafir? Ya'dilun. Kita nak faham ya'dilun. Ya'dilun daripada perkataan apa? Adilun. Apa makna adilun? Adilun makna keadilan. Bahasa Arab juga, terjemah Melayu. Adil dalam bahasa Melayu apa dia? Apa dia? Sama lah, sama kan? Sama rata. Tengok. Kemudian orang kafir, setelah ada bukti Allah tu hebat, Allah Maha mencipta, kemudian orang kafir dengan Tuhan mereka, ya'dilun. Mereka menyamakan. Faham? Daripada perkataan adil. Menyamakan apa? Antara Tuhan yang mencipta langit dengan Tuhan mereka yang tak cipta apa-apa. Boleh faham? Makna apa tu? Kenapa Allah guna perkataan ya'dilun? Apa yang Allah nak sampaikan? Allah boleh je guna perkataan yakfurun kan? Yakfurun, engkar. Kemudian orang kafir, setelah mereka sendiri mengaku Allah cipta langit, Allah cipta bumi, tiba-tiba dia samakan Allah yang hebat dengan berhala.
Ya'dilun, mereka menyamakan. Makna apa yang Allah nak beritahu? Faham soalan? Ha? Tak fikir. Sebenarnya Allah nak beritahu betapa bodohnya orang kafir. Terang-terang Allah cipta langit. Ya. Allah cipta bumi. Ya. Tiba-tiba dia jadikan berhala. Sama. Bodohnya. Macam kita analogi ya. Kita tanya seseorang. Ini kereta plastik. Ini kereta betul. Dia kata sama je. Nak kata apa orang ni? Ha? Something wrong kan? Kita kata yang ni SPM dapat 9A. Yang ni dapat 9E. Dia kata semua sama je. Nak kata apa orang ni? Ha, boleh buat kira tak? Yang ni Tuhan cipta langit bumi. Yang ni tak buat apa-apa. Kamu yang buat dia. Dia kata sama je. Bodoh tak? Ha, tengok tadabbur. Allah guna perkataan dilun. Allah nak beritahu betapa bodohnya manusia sehingga tak boleh beza benda yang jelas perbezaannya. Boleh? Kemudian Allah kata, mereka kufur dengan siapa? Tuhan mereka. Mereka ni balik pada siapa? Ha, ni lagi bodoh. Dia bukan kufur dengan Tuhan orang lain. Tuhan mereka sendiri. Tuhan mereka itulah yang cipta mereka. Tiba-tiba mereka kata Tuhan yang cipta sama dengan berhala yang mereka buat. Boleh? Jadi di sini kalau kita tanyalah, siapa Tuhan orang kafir? Siapa Tuhan orang kafir? Ha? Kenapa perlu perkataan sebenarnya? Ha? Ni, Allah kata apa? Summal lazina kafaru sebenarnya bi rabbihim. Ada sebenarnya? Tak ada. Boleh faham tak? Allah nak beritahu, walaupun dia kafir, Tuhan mereka tetap Allah. Sebab ada isu kan? Ada isu kan? Ha, kita tak boleh kata orang kafir Tuhannya adalah Allah. Tak boleh. Kalau kita menafikan Tuhan mereka adalah Allah, rusak tak akidah kita? Rusaklah. Seolah ada Tuhan lain yang mencipta mereka. Tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan, segala puji bagi Allah. Bagi Allah, Tuhan yang mana? Rabbil Alamin. Tuhan yang mencipta semua sekali. Termasuk tak orang kafir? Dan kalau kita nak berdakwah mereka, kita kena katalah, Tuhan kamu Allah. Jangan kata Tuhan kamu adalah berhala. Boleh ya? Okay. Jadi, bodoh tak? Manusia yang menyamakan Tuhan dengan yang selain daripada Tuhan. Bodoh tak? Tapi kebodohan ni boleh tak berlaku tak pada orang Islam? Boleh? Contoh? Ha? Contoh? Apa dia? Sebar? Sembah duit pun sama, kan? Jadi kenapa nak sembah duit? Duit tu bukan yang mencipta langit dan bumi. Bahkan yang memberi duit tu ialah yang mencipta langit dan bumi. Sebab tu sembah Allah, jangan jadi hamba kepada duit. Kadang-kadang ni Quran kan? Quran adalah Allah yang turunkan. Tapi bila kita baca Quran dengan kita baca benda lain, kadang-kadang ada tak macam kita sama je. Quran 1 jam, baca berita 1 jam. Kan? Ada tak? Bila kita samakan, bodoh ke cerdik? Ha? Oh, Quran cerdik. Lembut sikit kan? Quran cerdik kan? Sebab apa? Ini kitab Allah. Ini panduan untuk kamu masuk syurga. Yang berita tu apa dia? Kadang-kadang membuang masa, kadang-kadang mengharu birukan fikiran kita. Betul tak? Kadang-kadang jadi gaduh. Tapi kita bagi masa. Seolah Quran dengan cakap manusia sama. Betul tak? Bodoh ke tak bodoh? Bukan bodoh, Quran cerdik. Okey, ya'dilun mereka. Kenapa Allah tak guna sawak? Ha? Sawaun.
Uh, Sawa'un ni dia makna dia sama, tapi adil lagi tepat. Adil ni saya adil kepada anak-anak saya, mana saya bagi sama rata. Perkataan adil lagi tepat menunjukkan kebodohan mereka. Sawa' ni sama tapi mungkin tak sama sepenuhnya. Tapi kalau adil tepat. Begitu dia sembah berhala, begitulah dia sembah Tuhan. Okey. Kemudian Allah beritahu, huwallazi. Dia yang allazi, yang khalaqakum, telah mencipta kamu min tin, dari tin, tanah. Okey. Kalau ayat pertama Allah cerita tentang dia layak dipuji, dia saja berhak disembah. Sebab apa? Sebab dia mencipta langit dan bumi. Ayat kedua nak cerita pasal apa pula? Ini ciptaan langit dan bumi, prasarana lah. Yang kedua Allah nak cerita kehebatan dia, iaitu mencipta kita sendiri. Jadi Allah kata dia menciptakan manusia, apa yang hebatnya? Dia cipta kita dah hebat. Yang kedua, dia cipta kita daripada tanah. Hebat tak? Ada, kita pernah jumpa tak? Kadang-kadang ayat Allah kata khalaqakum min turab. Turab. Kan? Kadang-kadang ayat min salsalin. Salsalin min hama'im masnun. Jadi apa beza? Tin, turab, salsal. Okey, turab ni tanah yang kering. Kemudian bila bercampur dengan air, dia nama dia tin. Tin. Proses Kemudian setelah bercampur dengan air, dalam tempoh yang lama, dia menjadi wadah hitam, namanya salsalin. Boleh faham? Turab, tanah biasa. Kemudian bila bercampur dengan air, dia jadi tin. Kemudian bila dah lama dan keras, warna hitam, kalau kita ketuk keluar bunyi, maka nama dia salsalin. Semua ada disebut dalam Quran ni. Okey, yang Allah cipta manusia daripada tin ke turab ni siapa? Siapa? Ya, siapa? Kita. Adam. Zina entah dicipta daripada tanah ke daripada air mani? Yang dicipta daripada tanah seorang je, iaitu Adam. Selain daripada itu semua air mani. Hawa daripada tulang rusuk Adam, bukan daripada tanah. Tapi sebenarnya daripada air mani pun sebenarnya ada campuran tanah tak? Ada kan? Macam mana? Air mani itu daripada darah, darah daripada makanan, makanan daripada tumbuhan, tumbuhan daripada tanah. Lepas tu ada ayat Allah kata apa? Kita dicipta daripada tanah, kemudian kembali kepada tanah dan dikeluarkan balik juga daripada tanah. Jadi tak payahlah sombong. Sebab sombong macam mana pun, tengok-tengok mati duduk dalam tanah rumah dia, bukan atas tanah. Apa dia? Jadi Allah kehebatan dia mencipta kamu daripada tanah, kemudian sema, kemudian qada. Qada apa dia? Dia telah qada apa dia? Menetapkan ajal. Ajal apa dia? Ajal dah jadi bahasa Melayu kan? Cuma bila dimelayukan makna dia lari sikit. Sebab orang Melayu bila sebut ajal apa makna dia? Mati. Sebenarnya dalam Quran ajal bukan mesti mati. Kan ajal ni kadang-kadang tempoh. Okey. Setelah Allah mencipta manusia daripada tanah, kemudian kita semua daripada air mani, kemudian Allah telah menetapkan ajal. Ajal yang mana ni?
Tengok ajal. Kemudian wa ajalun. Dan ajal. Jadi berapa kali ajal? Berapa kali ajal? Yang pertama Allah sebut ajal saja. Yang kedua wa ajalun musamma. Ajal yang telah ditetapkan ataupun dinamakan. Musamma ni ditetapkan indahu, di sisinya. Apa maknanya? Jadi kita ni sebenarnya ada berapa ajal? Dua kan? Okey. Apa beza ajal pertama dengan ajal kedua? Ajal pertama? Dunia. Mana apa? Mati. Tak apa pula, ajal ni matilah. Apa hidup pula? Mati. Okey, ajal kedua? Tapi kenapa ajal pertama Allah tak sebut musamma? Ajal kedua Allah sebut musamma indahu. Tengok, ajal yang kedua ditetapkan, dinamakan di sisi Allah saja. Makna orang lain tahu tak? Kalau ditetapkan di sisi Allah, manusia tahu tak? Tak. Yang ini Allah tak sebut, ditetapkan di sisi Allah. Makna orang tahu tak ajal ni? Orang tahu tak ajal yang pertama ni? Tahu? Macam mana tahu? Kita tahu tak bila nak mati? Habis? Tadi kata tahu? Bila dah jadi. Bila dah mati. Betul. Kita tahu tak bapak kita dah mati? Tahu tarikhnya? Kita tahu. Tapi tarikh kiamat ni ada tak orang tahu? Tak ada. Sebelum berlaku, selepas berlaku tak ada siapa tahu. Sebab tu Allah kata indahu, di sisinya saja. Boleh? Yang kita gedebah yang mana? Yang ajal yang orang tahu ke, yang ajal orang tak tahu? Yang orang tahu, yang kita gedebahkan. Tapi sebenarnya yang mana lagi menakutkan? Yang kedua ni. Okey, summa, kemudian antum. Kemudian antum apa dia? Kamu tamtarun. Kamu ragu-ragu. Okey. Yang tengok ayat pertama ni Allah cerita tentang apa? Ciptaan dia kan, kehebatan dia, ciptaan dia kan. Kemudian Allah kata itu pun masih ada orang kufur. Pelik kan? Allah guna kafaru. Yang kedua ni cerita pasal apa pula? Yang pertama mengkufur kepada Allah sebagai Tuhan. Yang kedua ragu-ragu tentang apa? Tentang hari kiamat. Jadi yang pertama beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan hari akhirat. Jadi manusia ni ragu-ragu. Soalan, kenapa Allah tak guna summa antum takfurun? Kemudian kamu kufur juga dengan hari kiamat. Sebagaimana yang ni Allah guna perkataan kufur, kan? Yang ni bila kufur, kufurkan. Yang ni ragu-ragu. Adakah ragu-ragu tu juga menjadi kafir? Jadi kafir tak? Kenapa jadi kafir? Sebab hari kiamat ni satu benda yang pasti tak? Bila kita ragu-ragu pada benda yang pasti, makna kita kafir lah tu. Benda yakin, wajib yakin. Bila ragu-ragu, mana kafir. Tengok Allah guna tamtarun. Sebab Allah nak begitu makna satu lagi yang membawa pada kafir. Kadang-kadang dia tak engkar. Dia syak je. Betul tak? Betul tak? Dah kafir dah. Boleh? Pertama, jadi kafir betul. Engkar terus, kafir. Yang kedua, hanya kadang ragu je, dah kafir dah. Berlaku tak kiamat? Nanti saya buat kajian dulu. Dah kafir dah. Okey, boleh. Tengok yang ni Allah melahirkan ataupun Allah nak begitu betapa bodohnya manusia yang apa? Yang adilun kan? Menyamakan
Tuhan yang cipta langit dan bumi dengan Tuhan yang mereka sendiri buat dan tak buat apa-apa kan. Satu kebodohan. Okey, yang bawah pula. Apa yang Allah nak bagi tahu? Sebenarnya Allah nak beritahu bodoh juga manusia. Kenapa bodoh juga? Sebab dia ragu-ragu tentang apa tadi? Tentang hari kiamat. Kenapa orang kafir ragu-ragu ataupun tak percaya pada hari kiamat? Apa alasan mereka? Dah jadi tanah, dah hancur. Tapi sebenarnya dalam ayat ni Allah buktikan bahawa Allah memang mampu mencipta semula manusia walaupun dah hancur. Di mana bukti tu? Ya, kat mana? Kat mana? Tak, dalam ayat ni Allah bagi bukti bahawa Allah berkuasa mencipta semula manusia walaupun dah hancur. Sebab tu Allah kata tak patut kamu ragu-ragu sebab bukti cukup jelas. Soalannya bukti tu di perkataan yang mana? Ni. Allah cipta kamu daripada tanah. Bila tanah zero tak? Kalau daripada zero Allah boleh cipta manusia lengkap, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada akal. Tiba-tiba kamu hancur. Dah hancur tu, adakah hancur semua? Tak, ada tulang sikit kan. Jadi kalau yang tak ada langsung Allah boleh cipta, kalau ada tulang sikit je, mana kali kedua lagi sukar ke, lagi mudah Allah cipta. Jadi bukti cukup jelas tak Allah mampu mencipta semula. Tiba-tiba kamu tamtarun, memang bodoh. Ragu-ragu pada benda yang jelas. Macamlah saya beli 2 kereta kan. Saya ada 5 kereta kan. Saya kata saya nak beli kereta yang ke-6. Ustaz, saya tak percayalah. Ada masalah kawan tu? Ada masalah. Saya boleh bina bangunan 100 tingkat. Tiba-tiba saya nak buat rumah reban ayam. Dia kata, Ustaz, saya tak percayalah Ustaz boleh buat. Ada masalah tak? Lebih kurang macam itulah. Jadi semua ni apa masalah ni? Kufur, ragu-ragu, apa masalah dia? Yalah, akidah tu punca daripada apa? Ni. Otak dah jam dah. Otak tak jalan. Dia semakin masuk universiti, semakin tak nampak kebenaran. Kenapa? Biasa yang kufur pada Allah ni yang bijak pandai kan? Yang orang kampung tu tak berapa nak melawan sangat. Pasal apa? Sebab semakin dia belajar, semakin dia cinta dunia. Semakin dia cinta dunia, semakin tak nampak kebenaran. Ada hijab. Betul kan? Sebab sistem pendidikan tak melahirkan orang yang kejar dunia dan cinta dunia. Okey. Itu antara orang Mekah dengan orang Madinah kan? Yang mana lebih majulah? Orang Mekah ke orang Madinah? Orang Mekah sebab apa? Sebab orang datang, dia bergaul dengan orang luar, kemudian dia pula keluar kan, pergi ke Yaman, berniaga apa semua kan. Jadi dari segi kecerdikan, orang Mekah lebih cerdik. Orang Madinah ni dia tak keluar. Sebab apa? Sebab sumber rezeki dia daripada tanaman, dia bercucuk tanam je. Jadi kalau ikut kecerdikan, orang Mekah lebih cerdik. Tapi yang mana lebih mudah terima Islam? Orang Madinah. Okey. Jadi antara orang kampung dengan orang bandar, mana lebih mudah beriman? Orang kampung ada dalil? Ada dalil tak? Ada dalil? Surah Al-Kahfi, Surah Yasin. Ada seorang lelaki surah Yasin yang berdakwah kan? Dia daripada mana? Hujung kota mana di kampung tu? Luar bandar. Dia berdakwah kepada siapa? Orang bandar. Sebab orang bandar, bila orang bandar dia maju, dia moden, dia kaya kan? Itu kadang-kadang menjadi penghalang untuk dia beriman. Sebab tu ustaz banyak sekarang tertumpu di mana? Di bandar kan? Sampai tak ada kat kampung kan? Okey, cukup lah 2 ayat ni. Adakah si mati diseksa jika harta yang ditinggal menjadi perebutan di kalangan waris semasa proses faraid? Tak. Soalan dia, adakah si mati diseksa jika harta yang ditinggal menjadi perebutan di kalangan waris?
Dia macam ni. Kalau si mati tu tak tinggalkan wasiat ataupun tak bagi nasihat dengan adil kan, bagi kefahaman agama, menyebabkan anak berebut, maka yang si mati tu akan tangguh dosa. Dosa apa? Dosa sebab dia tak ajar ataupun tak tinggal wasiat. Tapi kalau dia dah ajar anak dia dah tinggal wasiat, tapi anak dia bergaduh juga, maka si mati tak akan tangguh dosanya. Samalah bila kita sebelum mati kita wasiat pada anak kita, jangan buat benda-benda bid'ah kan. Lepas kita mati dia buat juga, kita tak akan menanggung dosa. Tapi kalau kita tahu lepas kita mati dia akan buat, kita tak pesan dan kita tak larang, lepas kita mati dia buat, kita tanggung dosa. Itu dosa tak ajar ataupun tak melarang. Mohon nasihat Ustaz untuk orang yang risau, waris bergaduh kerana harta yang ditinggalkan bila sudah dia sebenarnya masalah harta sebenarnya masalah besar bukan masalah harta. Masalah besar ialah kefahaman agama, tak beriman dengan Allah. Sebenarnya Allah kata dalam Quran ni dua jenis manusia. Satu beriman dengan Allah, satu tak beriman. Bila tak beriman dengan Allah akan membawa kepada masalah lain, masalah harta, masalah ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya. Jadi masalah bergaduh ni dia tak akan selesai selagi dia tak beriman kepada Allah, dia tak kembali kepada ajaran Al-Quran. Dia akan berterusan dalam pergaduhan. Jadi penyelesaiannya ialah ajarlah mereka agama ataupun panggil ustaz, ajar, bagi peringatan pada mereka berdasarkan Quran dan Sunnah, insya-Allah. Kalau mereka ikhlas, mereka akan terima dan selesai masalah. Tapi kalau mereka degil, tak boleh nak kata apalah. Sebab orang Arab pun bukan semua yang terima ajaran Nabi. Ustaz main game. Bukan ni nak tanya ke nak bagi tahu ustaz main game? Ustaz main game. Ustaz main game, handphone dan lain yang buat kita lalai. Buat ke kita seperti menuhankan. Dia taklah sampai menjadikan Tuhan, tapi dah ada bentuk-bentuk Tuhan lah. Bila kita habiskan masa dan bila kata sambung lagi, kita pun sambung, dia ada unsur-unsur menjadikan benda itu sebagai Tuhan. Sehingga kita tak boleh nak kontrol nafsu kita. Dia boleh jadi Tuhan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Allah kata, kamu lihat tak orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Jadi main game ke, telefon ke, Tuhannya adalah nafsu. Wallahu a'lam. Wanita yang pakai telekung yang berwarna-warni akan menjejaskan ibadat mereka. Dia sebenar, kita tak boleh menghukum orang yang pakai tudung, pakaian warna-warni, ibadat dia terjejas. Cuma kita boleh bagi tahu wanita tidak digalakkan memakai pakaian yang boleh menimbulkan fitnah ataupun menarik perhatian. Termasuklah yang berwarna-warni. Kita boleh cakap secara umum macam tu je. Sebab kadang-kadang orang pakaian dia hitam semua tapi tak khusyuk juga solat pun. Kan? Jadi yang paling penting, yang paling asal ialah hati. Bila hati itu bersih, insya-Allah pakaian pun dia akan pilih yang terbaik, yang tak akan mengganggu fikirannya. Dah tak ada dah. Okey, kalau tak ada soalan kita berhenti setakat ni. Insya-Allah kita sambung kelas kita besok pukul 10.30 Oh itu, solat taubat tak mesti setiap hari. Solat taubat tak mesti setiap hari, tapi istighfar kena setiap hari, bahkan kalau boleh 100 kali sehari ke 200 kali. Solat taubat tak mestinya. Istighfar bertaubat. Istighfar wajib. Solat sunat taubat sunat. Kena bezakan antara wajib dengan sunat. Apakah kita mana? Orang Islam yang dah kafir kerana ragu-ragu dengan hari kiamat, adakah dia perlu bersyahadah semula untuk menjadi Islam? Ya. Bila kafir nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadat.
dengar banyak kuliah tadabbur ni saya keliru. Semua amalan yang buat tak betul. Tak payah dengar lah. Tak payah dengar. Sebab tu bila kita dengar Al-Quran daripada Allah, kita semakin jelas. Sebab Quran tu nur, Quran tu cahaya, Quran tu syifa, Quran tu mubin, menjelaskan yang tak jelas, menghilangkan keraguan. Siapa tak faham, macam mana semakin ikut kalau tadabbur semakin keliru. Apa kita nak buat orang yang tuduh kita? Tak payah layan, tak payah layan. Bukan tugas kita menjawab. Dia kalau kita nak jawab tuduh orang, kita tak buat kerja lah. Sebab macam Nabi kan, orang tuduh lagi teruk, tukang sihir, gila, penyair, macam-macam. Kalau Nabi duk jawab tu, dakwah tak sampai pada kita lah. Kita tak tahu agama apa. Jangan layan, buang masa je. Apakah hikmahnya Ustaz tadabbur tak ikut turutan ayat? Ya Allah. Apa hikmah Ustaz tadabbur tak ikut turutan ayat? Soalan tu salah. Ramai tanya dia tak faham kelas ni ikut hari dia. Dia ingat ustaz macam buat TV hijrah, dia ikut ayat. Ustaz kena explain. Okey. Salmian soalan. Apa hikmah Ustaz tadabbur tak ikut turutan ayat sampai habis satu-satu surah? Tak, saya rasa Salmiah yang tak ikut kelas saya setiap hari. Sebenarnya setiap hari ada kelas tertentu. Contoh hari ni, hari Rabu malam, kita tadabbur surah At-Taubah. Dah habis dah, minggu lepas. Maka malam ni kita mula surah baru, surah Al-An'am. Jadi setiap Rabu malam kita akan tadabbur surah Al-An'am saja. Bukan ambil ayat-ayat tak. Daripada awal, ini ayat pertama, kita akan habiskan sampai habis. Bila ni? Tapi setiap Rabu malam. Besok surah lain. Lusa surah lain. Dan banyak dah surah-surah yang kita habis. Tak ada surah yang kita belajar tak habis. At-Taubah saja 2017, 3 tahun. Surah At-Taubah kita habiskan dalam masa lebih kurang 3 tahun. Minggu lepas baru habis. Ada kita bukan ambil ayat-ayat, kita habiskan surah-surah. Cuma hari berbeza, surah yang berbeza. Isteri yang kematian suami tidak dibenarkan pergi ke kubur. Bolehkah isteri itu pergi ke masjid untuk sembahyang jenazah? Tak, dia pendapat paling kuat bila isteri kematian suami, dia bermula matinya suami, dia terikat dengan edah 4 bulan 10 hari. Salah satu pantal larangnya tak boleh keluar rumah. Bukan tak boleh pergi ke kubur sahaja. Bila tak boleh keluar rumah, pergi ke masjid pun tak boleh. Jadi kalau nak pergi ke kubur ke nak pergi ke masjid, sabar, tunggu 4 bulan 10 hari, pergilah tiap-tiap hari. Kadang-kadang Allah nak uji kita, yang kita belajar selama ni kan. Allah nak uji apa? Okey, sekarang suami kamu mati dan Allah kata jangan keluar. Allah nak test kita. Kita beriman tak dengan peraturan yang Allah tetapkan? Bila Allah tetapkan peraturan, sebenar itu adalah baik untuk kita. Okey. Tak apa ke kalau iman kita turun naik? Bukan soal tak apa, memang dia akan turun naik. Kita tak apa ke, kita apa ke, iman tu memang tak biar dia turun naik. Jadi kerja kita apa dah? Bila turun kena naikkan. Jangan biarkan dia sentiasa turun. Kerja kita ialah pastikan iman kita tidak turun. Kalau turun, naikkan dia. Okey, tak apa, saya maafkan. Tak apa. Solat sunat malam, apakah yang paling dianjurkan selain solat tahajud? Tidak ada yang dianjurkan solat malam kecuali solat tahajud. Termasuklah solat tahajud ialah solat witir. Ada dalil ke selawat dan istighfar 1000 kali sehari? Tidak ada dalil. Itu bukan daripada Nabi. Nabi diutuskan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada umatnya. Jadi Nabi tak akan suruh umatnya berzikir ataupun berselawat 1000 kali. Kalau Nabi tetapkan 1000 kali, Nabi tidak ada rahmat pada kita. Sebab Nabi tahu kemampuan kita.
Yang Nabi suruh zikir 100 kali pun kadang-kadang terbabas. Kadang-kadang terlupa. Itu baru 100 kali. Ini nak tetapkan 1000, itu di luar kemampuan kita. Jangan lebih pada Nabi. Nabi tak suruh 1000, kita pula pandai-pandai menetapkan 1000 kali. Mana lebih baik? Orang yang banyak berzikir dengan orang yang banyak bersedekah. Dua-dua baik. Dua-dua baik. Kalau kita boleh buat dua-dua sekali, berzikir dan bersedekah. Zikir dan bersedekah. Sebenarnya dua-dua itu adalah sifat orang beriman. Allah kata orang beriman ialah yang sentiasa berzikir ketika berdiri, duduk dan baring. Dan orang beriman juga sentiasa bersedekah pagi, petang, siang, malam. Dua-dua itu sifat orang beriman. Apakah syafaatnya kita dapat dari Nabi saja? Tak. Ada hadis sahih riwayat Muslim, mana Allah juga akan bagi syafaat kepada orang yang berkawan baik. Hadis sahih riwayat Muslim. Bila kita masuk syurga, kita tengok kawan kita yang selalu salat bersama kita, pergi kelas bersama kita, pergi umrah bersama kita, tak ada. Kita pun minta pada Allah, wahai Tuhan, boleh tak aku tarik kawan aku yang dalam neraka sebab dia dulu kawan aku. Allah kata tarik. Sampai akhir sekali Allah kata tariklah kawan kamu yang imannya sebesar zarrah, keluarkan daripada neraka. Itu dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Mana kopiah ya ustaz? Nikmat. Mana anda sebut dia awal tadabbur? Awal anda baru muncul kan? Sebab tu baru perasan saya tak pakai kopiah. Kalau anda ikut awal dari tadabbur, dah lama perasan saya tanpa kopiah. Saya jangan duk bangkit benda yang remeh-temeh lah. Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Dengar apa yang Nabi cakap. Dengar apa yang Nabi cakap. Allah tidak akan pandang pada gambaran luaran kamu. Allah tak pandang. Dan Allah juga tidak pandang pada fizikal kamu walaupun sihat. Tapi Allah pandang ialah pada hati kamu dan amalan kamu. Jadi jangan fokus pada kopiah. Bila mati je tak ada soalan. Ustaz, masa mengajar pakai kopiah tak? Tak ada. Soalannya ialah man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak faham Quran, pakai kopiah 10 lapis pun tak boleh jawab. Siapa lagi, apa lagi soalan? Madinuka, apa agama kamu? Kalau kamu tak faham Quran, agama kamu tak akan lengkap. Kamu tak boleh jawab walaupun pakai kopiah daripada emas. Soalan ketiga, kenal tak Nabi? Kamu tak akan boleh jawab kalau kamu tak belajar sunnah Nabi dan tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang paling utama bukan pakai kopiah. Bukan pakai kopiah. Sunnah Nabi yang paling utama ialah berdakwah. Kan? Apa kamu buat untuk agama Allah? Kopiah dah pakai. Apa kamu sumbang untuk agama Allah? Apa yang kamu bantu untuk menegakkan agama Allah, untuk agama Allah tersebar? Apa yang kamu buat? Wallahu a'lam. Jadi lain kali jangan soal pasal kopiah. Nak saya pakai kopiah, cari ustaz lain. Ada lagi? Bagaimana kita nak dapatkan khusyuk dalam solat kita? Dia yang paling asas sekali khusyuk ni ialah, khusyuk apa makna khusyuk? Tunduk kepada Allah. Khusyuk ialah tunduk kepada Allah. Jadi nak dapat khusyuk, yang paling asas kehidupan kita sentiasa tunduk pada perintah Allah. Daripada bangun pagi sampai insya-Allah salat khusyuk. Tapi kehidupan kita banyak melawan perintah Allah. Tak tutup aurat, mulut tak berzikir, selalu lupa Allah. Tiba-tiba nak paksa hati khusyuk. Mustahil. Jadi kalau nak khusyuk, betulkan kehidupan kita di luar solat. Pastikan pakaian kita menutup aurat, mulut kita jaga, mata kita jaga. InsyaAllah kalau kita jaga dan kehidupan kita selari dengan sunnah Nabi, itu yang paling banyak membantu solat kita khusyuk. Dan satu lagi membantu solat kita khusyuk ialah solat kita mesti sama dengan solat Nabi. Kalau solat kita banyak benda-benda yang bercanggah dengan sunnah Nabi, mustahil solat kita boleh khusyuk. Sebab amalan yang tak sama dengan Nabi, Nabi kata apa? Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan bukan daripada kami, dia tertolak.
Isteri yang bekerja untuk mencari rezeki, apa hukum bagi mereka ni? Assalamualaikum. Ha? Isteri bekerja untuk mencari rezeki, apa hukum? Hukum apa ni? Tak, dia isteri ni Allah kata apa? Waqarna fi buyutikunna dalam surah Al-Ahzab. Wanita hendaklah duduk di rumah. Jadi asas tugas wanita di rumah. Itu asasnya. Tapi kalau suami dia pendapatan tak cukup kan, maka dia perlu keluar bekerja dengan syarat. Pertama, pendapatan tak cukup, dia perlu keluar bekerja. Kemudian yang kedua, dia tidak mengabaikan tanggungjawab dia sebagai suami dan sebagai isteri dan sebagai ibu. Dia tak abaikan. Kalau keluar bekerja mengabaikan tanggungjawab sebagai isteri ataupun ibu, tak boleh keluar bekerja. Yang ketiga, bila keluar bekerja kena jaga peraturan. Adab pergaulan, jangan bergaul bebas, jangan keluar dengan lelaki, pergi seminar dengan lelaki, minum kopi dengan lelaki, tak boleh. Jangan kita nak cari rezeki daripada Allah tapi buat benda yang haram yang Allah tak suka. Ada dalil ke untuk turutan ibadat kalau kita terjaga tengah malam mengikut sunnah? Ada dalil ke untuk turutan ibadat kalau kita terjaga? Pertama, bila tersedar daripada tidur, kita sapu muka. Kemudian kita baca doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da matana. Kemudian kita baca 11 akhir surah Al-Imran. Mula daripada inna fi khalqis samawati wal ard. Sebaik-baik kita tengok dulu langit, bukan tingkat tengok langit. Kemudian kita baca sebelah ayat tu, kemudian ambil wuduk, kemudian baru salat. Itu aturan yang disebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau terjaga dan nak tidur balik. Tak, bila kita baca sebelah ayat ada doa dalam sebelah ayat tu. Kalau cakap kat guru kita minta halal ilmu ya ustaz, ini sebagai adab berguru. Bukan. Bila sahabat belajar dengan Nabi, sahabat tak pernah beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, halalkan ilmu engkau ya Rasulullah. Tak ada. Ini bukan sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, kenapa kita nak minta halal daripada ustaz? Kita minta halal ni ialah barang ustaz. Ilmu ni barang siapa? Ilmu adalah milik Allah. Jadi kenapa nak minta halal dengan ustaz yang bukan barang dia? Jadi sebenar itu adab Melayu. Kononnya beradab dengan guru lah. Tak. Beradab dengan guru ialah amalkan ilmu yang guru ajar tu. Supaya apa? Supaya guru dapat pahala yang sebanyaknya. Ini minta halal tapi tak amal pun. Jadi tak perlu minta halal lah. Mana? Bila lagi datang bangau-bangau? Jauh ha. InsyaAllah. Kasman Antan. Abang Usman. InsyaAllah Kasman. InsyaAllah doa supaya PKP ditamatkan dengan segera supaya kita dapat pergi ke bangau-bangau insyaAllah. Saya pun tak sabar dah nak pergi ni. Solat sunat sebelum zuhur boleh tak dilaksanakan 4 rakaat sekaligus tanpa dibuat tahiyat awal? Dia pendapat yang paling kuat, solat yang sunat yang terbaik ialah bila 4 rakaat buat 2-2. Sebab Nabi kata kalau solat malam, salatul laili masna wa masna. Solat malam 2-2. Jadi solat malam solat terbaik pun kena 2-2, maka siang hari kata ulama yang terbaik ialah buat 2-2. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jangan buat 4 rakaat 1 salam. Solat witir bolehkah buat 3 rakaat sekaligus macam solat maghrib? Tak boleh. Kalau macam solat maghrib tak boleh. Yang boleh ialah 3 rakaat tapi bukan macam solat maghrib. Iaitu 3 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Tak boleh samakan dengan solat maghrib. Boleh tak? Tak ada tahiyat awal. Ya, solat witir 3 rakaat tidak ada tahiyat awal.
Mana? Yang 3 rakaat. Boleh tak kongsi niat 3 rakaat? Berapa niat lah? Satu salat 3 rakaat witir, satu salat kan, satu niat lah. Kenapa nak kongsi? Nak kongsi dengan niat apa? Bila salat witir 3 rakaat, sebenarnya satu salat lah, satu niat. Tak payah kongsi. Tok Wan, Ustaz, untuk bencana wabak COVID-19, adakah sunnah dibaca doa kunut nazilah bagi ke semua salat fardu? Dia sunat, tapi biasanya sunat kunut nazilah ni ialah arahan daripada pihak pemerintah. Macam bila berlaku musibah di zaman Rasulullah, iaitu 70 orang sahabat dibunuh dengan kejam. Dan mereka itu kebanyakan penghafal Al-Quran. Maka Nabi arahkan supaya dilakukan kunut nazilah di setiap salat 5 waktu. Bukan salat subuh je. Selama sebulan. Jadi kunut nazilah ni biasa datang daripada pemerintah. Kalau kita buat seorang-seorang boleh, tak salah. Cuma kurang berkesan lah. Adakah soal solat tahajud yang hampir dengan waktu subuh itu baik juga? Tak, solat tahajud waktu dia daripada bangun tengah malam. Solat tahajud syarat dia mesti tidur dulu, baru bangun, kemudian berakhir bila? Sampai azan subuh. Jadi kalau kita sempat 5 minit je sebelum subuh, kita nak solat tahajud, boleh? Silakan. Apa surah yang sesuai baca untuk solat sunat? Boleh PM saya lah, panjang tu. Kalau solat subuh, solat sunat subuh, Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Macam mana ustaz-ustaz yang mengijazah sesuatu amalan, terutamanya ayat Al-Quran, kalau tak dapat ijazah, amalan tu tak boleh amalkan? Saya tak tahu di mana dalilnya wajib berijazah. Sebab Nabi bagi tahu pada balighu anni walau ayat. Simple je, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nabi tak kata lepas sampai bagi ijazah, tak ada. Tak ada. Satu, yang kedua, bila kita mensyaratkan ijazah, agak-agak apa akan berlaku? Kan? Semua bila nak belajar ada ijazah tak? Tak ada. Jadi akhirnya semakin ramai tak orang berada dalam kejahilan. Dua, yang ketiga, ijazah tu daripada siapa? Siapa yang layak bagi ijazah? Jakim ke, Yadim ke, tok guru mana ke? Mungkin tok guru tu pun ada masalah kan? Jadi ijazah yang Nabi bagi apa dah? Bila kamu ada satu ayat Quran, sampaikan. Wallahu alam. Kalau tertidur sebelum solat Isya, lepas tu terbangun untuk solat Isya, kira tahajud. Tak, kalau tertidur kemudian bangun tengah malam, solat Isya lah. Isya bukan tahajud. Jangan dua-dua niat sekali ya. Solat Isya tapi niat dua. Saja aku solat Isya dan tahajud sekali. Bila terbangun tengah malam, solat Isya dulu, lepas tu baru solat tahajud. Okey dah. Saya biasa buat 3 rakaat dengan tahiyat awal. Salah salah. Tak apa, yang lepas-lepas. Yang lepas-lepas. Semoga Allah terima ibadat kita. Sebab kita buat dalam keadaan kita tidak tahu. Semoga Allah terima. Dah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.